Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min karamika 'ilman ya 'alim. Sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah kita pada malam ini kita akan membicarakan tentang syu'abul iman, tentang cabang-cabang keimanan. Ini bertepatan dengan bulan Ramadan ini, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, nescaya diampunkan dosanya yang telah lalu. Jadi atas dasar untuk kita memahami keimanan yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan membicarakan, kita akan mengutip mutiara-mutiara daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Jami' fi Syu'abil Iman, ataupun lebih terkenal dengan nama Syu'abul Iman. Cuma saya tidaklah membaca semua hadis-hadis yang dimuatkan oleh beliau. Cuma kita ambil beberapa hadis bagi setiap tajuk, setiap pecahan-pecahan Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan, setiap satu kita ambil beberapa hadis saja. Pertama-tama, Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala merupakan salah seorang ulama kurun yang keempat dan kelima hijrah. Beliau lahir pada tahun 384 hijrah dan meninggal dunia pada tahun 458 hijrah. Dan beliau dikurniakan umur oleh Allah Subhanahu wa taala 84 tahun. Dan beliau di antara ulama yang memiliki kepakaran yang pelbagai. Di antaranya di bidang hadis. Bagaimana Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala, beliau merupakan salah seorang tokoh hadis yang mempunyai kitab hadis yang tersendiri, yang kitab beliau merupakan kitab premier di dalam ilmu hadis, kitab asal dalam ilmu hadis. Apa makna kitab premier? Iaitu kitab yang dia nukilkan hadis tanpa diambil daripada mana-mana kitab yang lain. Didatangkan sanad dia sehingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada sebahagian daripada sanad dia bertemu dengan tokoh-tokoh yang lain seumpama Bukhari dan Muslim dan lain-lain, tetapi beliau menyebut setiap hadis dengan sanad dia sehingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam ilmu hadis, beliau dikira merupakan seorang ulama yang menghimpunkan dalil-dalil di dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, iaitu sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullahu ta'ala, menyatakan bahawa semua ulama-ulama, orang yang datang selepas daripada Imam Syafi'i, dia terhutang budi dengan Imam Syafi'i, kecuali Imam Baihaqi rahimahullahu ta'ala dikatakan Imam Syafi'i terhutang budi dengan
Imam Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Kerana beliau banyak menghimpunkan dalil-dalil di dalam mazhab Syafi'i, terutama di dalam dua kitab beliau, kitab Sunan Kubra dan kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar. Dan Imam Baihaqi ini, menurut Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, menyatakan kalaulah Imam Baihaqi nak buat mazhab sendiri, dia layak dengan kekuatan ilmu, kepakaran ilmu di pelbagai bidang, dia layak untuk berijtihad sendiri, tetapi beliau masih memilih untuk berada di bawah mazhab, di dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau berada di dalam mazhab Syafi'i bukan berdasarkan kepada keturunan ataupun seumpamanya, tetapi setelah dia buat kajian demi kajian dan dia mempelajari mazhab demi mazhab, dan dia melihat bahawa mazhab Syafi'i yang paling hampir kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dia memilih mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan dikatakan bahawa Imam Syafi'i ada 3 orang ulama yang bermimpi bertemu dengan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan mereka mimpi yang sama. Mimpi yang sama. Imam Syafi'i menggelarkan Imam Baihaqi dengan Al-Faqih. Dia pegang tangan, mimpi jumpa Imam Syafi'i dan Imam Baihaqi. Imam Syafi'i pegang tangan Imam Baihaqi. Dia puji Imam Baihaqi dengan menggelarkannya dengan gelaran Al-Faqih. Dan mungkinlah bila sebut mimpi ni ada setengah orang elegik, main apa mimpi-mimpi, geng-geng main mimpi. Sebenarnya ini disebut oleh tokoh hadis yang besar, di antaranya Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Imam Az-Zahabi menyatakan hadhihi ru'ya haq. Ini adalah mimpi yang benar. Mimpi yang benar, kerana memang realitinya hebat sungguh Imam Baihaqi. Tak pelik lah kalau orang bermimpi jumpa Imam Syafi'i pegang tangan dia, Imam Syafi'i mengiktiraf dia. Iktiraf di mana? Dalam mimpi. Tu kalau tak iktiraf dalam mimpi pun, memang kehebatan Imam Baihaqi tidak dipertikaikan lagi. Cuma hak yang kita tak boleh pakai mimpi, tiba-tiba ada orang jahil mengaku. Kalau orang jahil mengaku dia jumpa Imam Syafi'i iktiraf dia alih, tu barulah kita tak boleh nak percaya. Dan bidang hadis, bidang fiqh, kehebatan Imam Baihaqi, dan bidang ilmu kalam juga ada kitab-kitab, ada munazarat beliau. Di antaranya beliau tulis kitab berkaitan dengan qadar, berkaitan dengan asma' wa sifat. Dan beliau dinyatakan oleh Imam Ibn Taymiyah, ini di antara yang menarik. Ibn Taymiyah menganggap beliau merupakan fudala Asy'ariyah alladzina yamshuna 'ala sunnah. Mengiktiraf beliau merupakan ulama-ulama hebat dalam mazhab Asy'ariyah yang mengikut sunnah. Maknanya tak ada masalah mazhab Asy'ariyah. Imam Ibn Taymiyah pun mengiktiraf orang yang seumpama Imam Baihaqi, walaupun dia bermazhab dengan mazhab Asy'ariyah. Dan zaman sehari dua ni kecoh orang petikai mazhab Asy'ariyah macam-macam. Sebenarnya itu tidak jadi isu kalau orang yang mengkaji, kerana ramai di kalangan ulama-ulama hadis sendiri mereka bermazhab Asy'ariyah. Asy'ariyah ni dia tak tolak hadis, tak tolak Quran, tak tu. Cuma ada penafsiran dia sendiri berdasarkan kepada keperluan di dalam mentafsirkan ayat dan mentakwilkan ayat. Kalau Asy'ariyah dia takwil ayat-ayat tertentu kerana ada keperluan, bukannya saja-saja pandai tafsir. Cuma ada seorang ustaz tu duk kata Asy'ariyah ni tolak hadis. Hadis dalam Sahih Muslim pun dia tolak. Itu suatu fakta yang seolah-olah dia tidak buat kajian, ataupun seolah-olah dia tak baca pandangan ataupun aliran Asy'ariyah tentang hadis jariyah yang disebut oleh yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala, sehingga menuduh aliran Asy'ariyah menolak hadis. Itu satu
tomahan yang tidak ada asas. Cuma penafsiran Asy'ariyah, penafsiran yang sesuai dengan aliran mereka. Dan ini di Asy'ariyah di antara aliran yang diiktiraf, adalah salah satu daripada dua aliran Asy'ariyah Maturidiyah. Ini merupakan aliran ahli sunnah wal jamaah. Nak cerita Imam Baihaqi ni panjang sangat. Cukuplah setakat itu dulu. Dan karangan-karangan beliau terlalu banyak. Satu-satu kitab yang dikarang oleh beliau, kadang-kadang tidak ada kitab lain yang boleh menandingi kitab beliau. Di antaranya kalau kita tengok kitab Sunan Kubra, kalau kita ada kitab Sunan Kubra dan kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar, dua kitab ni sudah cukup menjadi dalil bagi mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sebab itulah ulama' menyatakan orang yang nak jadi faqih dalam mazhab Syafi'i, dua kitab ni tak boleh, tidak mesti kena ada Ma'rifatus Sunan wal Athar dan kitab Sunan Kubra. Sebab itulah mazhab Syafi'i dia ada dalil-dalil dia. Ada dalil-dalil dia terutamanya daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kitab-kitab, setengah kitab mazhab Syafi'i dia tidak isi dalil untuk memudahkan orang awam. Bukan tak isi dalil bererti tak ada dalil. Tidak letak dalil kerana nak memudahkan orang awam, itu saja. Bukan tidak ada dalil. Cuma kadang-kadang orang bertikai, kitab ni tak ada dalil, kitab ni tak ada dalil, kitab ni tak ada dalil. Tak ada dalil kerana nak memudahkan orang awam. Kerana orang awam dia perlu nak tahu hukum. Yang ni halal, yang ni sah, yang ni haram, yang ni batal. Itu yang penting orang awam. Dia tidak ditaklifkan sampai mereka mengetahui ni dalil haram, apa dia hujah dia. Itu tak perlu bagi orang awam. Ia diperlukan bagi orang yang nak melangkah ke arah menjadi seorang yang mendalam di dalam ilmu fiqh. Barulah dia perlukan kepada dalil. Muslimin dan muslimat sekalian, kita terus pergi kepada bab yang pertama. Babun fil imani billahi azza wa jal. Bab tentang beriman dengan Allah azza wa jal. Saya tak baca lah sanad dia, saya ambil terus perawi di kalangan sahabat terus. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sittun aw bid'un wa sab'un, afdaluha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, iman ada 60 lebih atau 70 lebih. Dalam satu riwayat syu'bah, iaitu 70 lebih cabang. Yang paling utama adalah la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah membuang halangan-halangan di jalan. Dan malu itu salah satu cabang daripada cabang keimanan. Jadi Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, sebagaimana Imam Al-Hulaimi rahimahullahu ta'ala meletakkan syu'abul iman yang pertama, cabang iman yang pertama adalah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ni panjanglah perbahasannya. Yang paling utama mengisbatkan wujudnya Tuhan, wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sebagaimana sebahagian daripada ahli falsafah ataupun golongan mulhid, golongan yang memang tak percaya ke Tuhan, golongan komunis yang memang tak percaya pada Tuhan. Jadi kita wajib mengisbatkan adanya Tuhan. Dan tak memadai isbat adanya Tuhan, kena isbat tentang wahdaniyah pula, tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana ada orang mendakwa adanya Tuhan selain daripada Allah Ta'ala, ataupun berbilang-bilang Tuhan. Itu tak betul juga. Dan Imam Baihaqi mengatakan bahawa wajib juga isbat bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak, kita wajib mengiktikad Allah Ta'ala tidak
menyerupai segala makhluk. Bukan jauhar, bukan arak. Ini istilah-istilah yang digunakan oleh ulama ahli kalam. Bukan jauhar, bukan arak. Mudah ceritanya, kita nak katakan, kenapa? Kerana bimbang jadi mujassimah. Mujassimah ni golongan yang mentajsimkan Allah Ta'ala, mengatakan Allah Ta'ala ni ada bentuk, ada objek. Jadi itu juga perlu kita nafikan, kerana Allah Ta'ala tidak ada objek, tidak ada bentuk. Dan satu kaedah yang disebut oleh, yang sering kali diulangkan oleh guru kami ketika membicarakan ilmu akidah, mereka mengatakan kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dhalik. Setiap apa yang terlintas dalam kepala kita, yang terbayang dalam kepala kita, itu bukan Allah Ta'ala. Kita kena yakin gitu. Apa-apa yang terlintas dalam kepala, itu bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang terlintas dalam kepala, iaitu dalam bentuk kita boleh tergambar begitu, tergambar begini, itu bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu akidah yang kita perlu pegang. Itu berkaitan sedikit, asas-asas berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Imam Baihaqi, ni saya sebut juga kerana jadi isu yang terkini. Imam Baihaqi mengatakan juga bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak boleh ada didakwa dia duduk di atas aras seperti mana raja duduk di atas singgasana dia. Tak boleh nak menyamakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sedemikian rupa. Kerana orang yang menyatakan demikian itu, kullu dhalika fi wujubi ismil kufri liqa'ilih. Dia tegas dalam isu ni. Maknanya dia kata boleh menyebabkan, boleh dihukum kafir orang yang mendakwa Allah Ta'ala duduk di atas aras seumpama duduknya raja di atas singgasana, iaitu menyamakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan makhluk. Ini semua tak lain dan tak bukan nak dalam mentafsirkan laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak sama dengan mana-mana makhluk. Hadis seterusnya, Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah faqad 'asama minni nafsahu wa malahu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah. Hadis ni hadis sahih, juga diriwayatkan oleh Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan agar memerangi manusia sehingga mereka mengucap la ilaha illallah. Sesiapa yang berkata la ilaha illallah, sesungguhnya dia telah memeliharalah dirinya, memeliharalah hartanya, kecuali dengan haknya dan ketentuan, dan perhitungannya terserahlah kepada Allah. Jadi dalam hadis ini jelas kepada kita, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling utama adalah mengajak manusia beriman kepada Allah. Hatta yaqulu la ilaha illallah. Mengajak. Bila manusia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berarti mereka sendiri menyelamatkan diri mereka daripada diperlakukan ataupun daripada dikenakan tindakan oleh umat Islam. Kerana apa? Kerana bila dalam dakwah, sama ada mereka menerima Islam ataupun nak bayar jizyah, ataupun kalau tak nak bayar jizyah, tak nak terima Islam, mereka boleh diperangi. Qatilul ladzi, itu panjang ceritanya. Tetapi bila memeluk Islam, maka darah dia, harta benda dia dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagaimana yang Nabi sebut, illa bihaqqih, melainkan dengan hak dia. Hak macam mana? Walaupun dia seorang yang dah beragama Islam, tetapi apabila dia melakukan sebahagian daripada dosa-dosa yang tertentu, jenayah-jenayah yang tertentu, dia tetap kena bunuh. Contohnya orang yang murtad,
dah Islam, kemudian murtad balik, dia kena bunuh. Ataupun dia telah berkahwin tetapi berzina. Orang yang berkahwin dah berzina dan dia berzina, dia boleh kena hukuman rejam sampai mati. Itu illa bihaqqih. Orang yang kena tindakan yang seumpama tu, wa hisabuhu 'ala Allah, dan ketentuan dia serahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis terusnya, an Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sayyidina Uthman menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mati dalam keadaan dia meyakini bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, nescaya dia masuk ke dalam syurga. Dalam isu ini banyak hadis-hadis yang juga disokong oleh banyak hadis-hadis yang menyokong ayat Al-Quranul Karim yang menceritakan bahawa mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akidahnya sahih, yang yakin tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada iman, mereka tetap menjadi ahli syurga. Walaupun mereka mungkin pada peringkat awalnya diseksa, dibalas dengan neraka dulu berdasarkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Yang ni kita banyak jumpa dalam hadis-hadis. Di antaranya hadis Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, bahawa Nabi menyatakan bahawa Allah Ta'ala akan keluarkan juga daripada neraka orang yang ada sebesar biji jagung daripada iman. Keluar juga daripada neraka walaupun sebesar biji sawi. Keluar juga daripada neraka walaupun sebesar zarah daripada iman. Maknanya ada iman walaupun jahat macam mana sekalipun, akhirnya akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Ini suatu akidah yang kita perlu yakin. Sebab itulah kadang-kadang golongan liberal duduk main isu ni. Banyak di kalangan masyarakat kita yang terpengaruh dengan kefahaman yang tak betul. Yang dia kadang-kadang dia isu rasuah sebagai contoh. Rasuah yang dilakukan oleh orang yang beriman dengan orang yang non-Muslim yang tidak rasuah. Dia kata baik non-Muslim. Ada di sudut rasuah tak rasuah tu memanglah. Tetapi mereka lebih memilih pemimpin yang non-Muslim lagi. Pilih orang kafir lagi. Lebih memilih orang kafir. Ini satu benda yang tak betul sama sekali. Bahkan ada suara yang menyatakan bahawa orang kafir yang berintegriti lebih baik daripada Muslim yang korup. Itu suatu kenyataan yang tidak betul sama sekali. Walau jahat macam mana sekalipun seorang Muslim, tetapi dalam hati dia mengakui keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu suatu benda yang kita kena yakin. Tak boleh kita nak samakan orang yang ada la ilaha illallah di dalam hati dengan orang yang tidak ada la ilaha illallah di dalam hati. Jahat macam mana sekalipun, tetapi la ilaha illallah apabila diletakkan dalam sebelah timbangan dan dosa yang lain diletakkan di sebelah yang lain, la ilaha illallah lebih berat daripada dosa-dosa yang lain. Sebab itulah yang paling penting, yang paling utama, kita jaga keimanan kita. Moga-moga la ilaha illallah tidak terlucut daripada jiwa kita. Dalam masa yang sama, kita berusaha untuk meningkatkan keimanan kita dengan melakukan amal-amal soleh yang melakukan amal-amal soleh agar kita tidak dihumbankan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun seketika. Dan kita berdoa agar Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita di antara orang yang masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Hadis yang seterusnya, an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu, anna al-musyrikina qalu ya Muhammad
unsub lana rabbak. Fa'anzalallahu azza wa jalla qul huwallahu ahad. Allahus samad. Qala as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Li'annahu laysa shay'un yuladu illa sayamut. Wa laysa shay'un yamutu illa sayuras. Wa anna Allah ta'ala tabaraka wa ta'ala la yamutu wa la sayuwarrith wa la yuwarrith. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yakul lahu syabihun wa la idlun wa laysa kamithlihi syai'. Ubay bin Ka'ab meriwayatkan bahawa orang musyrikin, ni hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang hasan, bahawa orang musyrikin Mekah pernah bertanya kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, sebutkanlah keturunan Tuhanmu. Tuhanmu daripada keturunan mana? Unsub, sebutkan keturunan. Kerana orang Arab ni memang di antara bangsa yang sangat-sangat menghafal keturunan. Tak pelik dia menghafal berapa keturunan lebih atas pada mereka. Kita ni kadang-kadang ayah, datuk, lebih pada ayah, lebih pada datuk kita tak ingat dah. Tetapi bagaimana orang Arab dulu dia hafal keturunan dia. Dan ditanya, Tuhan ni keturunan mana? Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Allah yang tempat bergantung, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada setanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekufu dengan Allah Taala sesuatu pun. Kerana apa? Kerana setiap yang beranak dia akan mati. Yang dilahirkan, setiap makhluk yang dilahirkan dia akan mati. Dan tidak ada suatu yang mati melainkan dia akan mewariskan kepada yang lain. Dan Allah Taala tidak mati dan tidak mewariskan sama sekali. Maknanya dialah Tuhan. Takhta dia tak turun sehingga bila-bila. Bahkan kalau kita tengok raja di dunia ni, memang ada waktu dia turun takhta, meninggal dunia turun kepada anak, tetapi itu raja, tetapi bukannya Tuhan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, lam yakul lahu syabih. Allah Taala tidak ada yang menyerupainya, yang seakan-akan dengannya, tak ada. Wala il, yang setanding dengannya, tidak ada. Dan tidak ada yang menyamai dengannya walaupun sesuatu pun. Ini suatu akidah ataupun asas akidah kita. Asas akidah kita, Allah Subhanahu wa taala esa. Dia ada satu perbahasan, apa beza ahad dengan wahid. Apa beza ahad dengan wahid? Yang ni saya pernah dengar perbincangan almarhum Dr. Said Ramadan Al-Buti. Dia bincang dengan panjang lebar tentang perbezaan di antara ahad dengan wahid. Dia ada beza. Kita terjemah dalam bahasa Melayu, ahad esa, wahid satu. Nampak macam sama. Tetapi ahad mana apa? Ahad dia bukannya satu juzuk daripada yang terjadi daripada juzuk-juzuk yang lain. Wahid dia bukannya satu daripada yang berbilang-bilang. Tu nampak pelik sikit, tapi mudah gini. Kita manusia bukannya ahad. Kerana apa? Kerana tubuh badan kita terdiri daripada juzuk-juzuk. Ada tangan, ada muka, ada kepala, ada kaki. Tu bukan ahad. Dan kita bukan wahid, bukan satu. Kerana apa? Kerana ada orang, berapa ramai manusia seumpama kita. Tu wahid. Jadi Allah Ta'ala wahid. Tidak ada Tuhan yang sama dengan dia. Tak ada. Hak lain tu dakwaan belaka. Dakwaan. Hanya semata-mata dakwaan yang tidak berasaskan kepada realiti dan kebenaran. Sebab itulah Allah Ta'ala wahid.
Dan Allah Ta'ala ahad. Ahad maknanya dia tidak terdiri daripada juzuk-juzuk. Dia tidak terdiri daripada anggota itu, anggota ini, anggota itu, anggota ini. Tidak. Sebab itulah dia digelar sebagai ahad. Sebab tu ada beza dia sebut makna ahad dengan wahid. Kemudian di antara perkara yang berkaitan dengan keimanan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tentang sifat-sifat, tentang Asmaul Husna. Kita perlu meyakini segala sifat-sifat, segala nama-nama zat dan nama-nama sifat yang disebut di dalam Asmaul Husna, yang kita pada perbincangan ini kita tidak akan detailkan lah. Itu kita serah pada perbincangan khusus berkaitan dengan permasalahan akidah. Dan insya-Allah kita pada esok kita akan sambung pula cabang yang kedua daripada cabang keimanan, iaitu beriman dengan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi cukuplah setakat itu pada malam ini sebagai muqaddimah kepada kitab Syu'abul Iman Imam Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Kita ambil poin-poin, ambil tajuk, kemudian kita ambil beberapa hadis daripada setiap tajuk. Itu untuk kita ambil asas-asas apa yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Jadi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.